Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pada semua yang berada dalam live saya pada petang ni. So, terima kasih pada semua yang berada dalam page saya. Terima kasih yang berada dalam page saya. Terima kasih yang berada dalam live saya pada pagi ini. So, this is the live yang kita create untuk audience kita. Kita ada live talk yang mana kita cuba nak kongsikan ilmu yang lebih dalam sikit berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Baik tuan-tuan dan puan-puan, those yang berada dalam live saya pada pagi ni, so boleh tolong like dan share our video untuk kita sampaikan lagi pada ramai orang. Sebelum saya jemput kita punya panel pada pagi ni, Waalaikumsalam Puan Raja Cempaka Putih, selamat datang. Afira Rosli, Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat berpuasa pada semua. Alhamdulillah. Those yang ada, kalau saya ada masalah audio tolong bagi tahu. So saya boleh adjust dekat sini sebelum kita mulakan kita punya sesi pada pagi ini. Boleh komen, sama-sama komen daripada mana anda berada semua. Daripada mana anda berada, so kita nak tengok juga audience kita daripada mana. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah kita dah masuk fasa keempat sesi PKP. Mana sesi PKP ni kita kena duduk rumah macam biasalah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah, terima kasih Puan Ida Aida, selamat pagi yang datang berada dalam live saya pada pagi ini. Baik, those yang berada dalam live saya boleh tolong komen sama ada saya punya suara kedengaran atau tidak. Okey. Waalaikumsalam Puan Syarifah daripada JB. Alhamdulillah. Sambil-sambil kita menunggu kita punya Waalaikumsalam Samiasu daripada Ampang, daripada Hospital Sungai Buloh. Hospital Sungai Buloh. Ui, dengar Hospital Sungai Buloh takutlah musim-musim Covid ni apa-apa pun saya doakanlah semuanya sihat-sihat belaka. Insya-Allah, alhamdulillah, insya-Allah. Baik, sambil saya nak buka opening untuk talk kita pada pagi ini, sebelum saya jemput saya punya guest ataupun panel kita pada pagi ini, saya just nak review sikit apa yang kita buat pada pagi ini berkaitan dengan kita punya talk daripada pagi ini. Nur Syafiqah daripada Sabah, Faiza Izzah selamat pagi dari Kelang, Siti Mardiah Mak Assalamualaikum daripada Hulu Terengganu. Alhamdulillah, selamat datang semua, selamat datang pagi ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kongsikan berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga. Apa solusi yang tuan-tuan dan puan-puan yang senang, maksudnya yang boleh kita nak buat, yang mana kita nak solusi secara cepat. Apa benda yang kita boleh buat cepat untuk kita sama-sama nak elakkan daripada berlakunya keganasan rumah tangga ni. Waalaikumsalam Puan Tia Arisha Izara, Puan Farhan Zulkifli, selamat pagi. Terima kasih kerana berada dalam live saya pada pagi ini. Terima kasih pada semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Pagi ni, ramai juga pagi ni, walaupun hujung minggu. Selamat berhujung minggu. Hujung minggu dengan tak hujung minggu kita dah sama dah sekarang ni. Sebab hujung minggu duduk rumah, hari biasa pun kita duduk rumah juga. So tak ada beza. Alhamdulillah. Jemput, minta tolong share sambil-sambil tu, minta tolong share kita punya live pagi ni. Kita just nak bagi knowledge pada orang ramai kat dalam yang ataupun yang tak menonton. Uluzita Ahmad, Waalaikumsalam dari Kota Tinggi Johor. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Terima kasih, alhamdulillah. Ramai sempat bersama saya pada pagi ni. Alhamdulillah, ya pagi-pagi kita tak buat apa kan. So why not kita tambah sikit knowledge kita pada pagi ni sambil-sambil. Asma Ajmain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka tuan-tuan dan puan-puan dapat share kita punya live ni, sebab ramai orang kat luar sana memang tercari-cari info macam mana mereka nak. Ada ramai kat sana mungkin di antaranya mangsa yang mana mereka nak
tu selamatkan mereka punya nyawa ataupun nak selamatkan mereka punya diri daripada berlakunya keganasan rumah tangga atas mereka. Waalaikumsalam Nina Rahman, selamat pagi. Terima kasih kerana berada dalam live saya pada pagi ini. So topik pada pagi ni kita pilih ni sebab kita nampak apa yang berlaku sekarang dalam tempoh PKP ni. Kerana apa? Sebab dalam tempoh PKP ni banyak sangat berlaku kita katakan dia peningkatan kepada isu keganasan rumah tangga ni. So ramai orang dah mula cakap benda ni. Ramai orang dah mula utarakan isu ni. Kenapa jadi? So ramai orang kaitkan PKP ni adalah punca kepada antara salah satu faktor kepada meningkatnya keganasan rumah tangga tu. Jadi pada pagi ni kita nak bincangkan secara detail. So once berlaku apa nak kena buat. So apa yang you all boleh start buat supaya dapat selamatkan diri. Tuan-tuan dan puan-puan, suka saya nak share untuk kaitan dengan keganasan rumah tangga ni. Kita banyak dah sebenarnya jumpa dengan mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ni. So kebanyakan mereka adalah memang wanita lah, cuma apa yang jadi pada mereka ni panik. So panik ni salah satu punca yang mana mereka tak tahu nak buat apa masa tu, sebab mereka panik tak tahu nak buat apa kan. Kita tak tahu nak buat apa masa tu, ialah dengan kita sakitnya, dengan kita kena pukulnya, jadi kita panik dah masa tu. So itu yang berlaku. So sekarang ni kita nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita tak hadapilah benda tu. Kita bukan minta, cuma kita tahu once benda tu jadi, tak kita pun orang lain kita boleh tolong bagi tahu ataupun kita boleh bagi maklumkan apa nak kena buat. Tak kita pun orang lain kita dah tahu dah macam mana apa nak kena buat, sebab kita ada knowledge benda tu. So dekat situlah gunanya ilmu-ilmu yang kita nak sampaikan ni. Okay. Maharum Ta'in, terima kasih kerana berada dalam live saya pada pagi ni. Sambil-sambil tu saya tengok juga komen-komen dekat sini. Dari Sabah pun ada tadi. Mana ada tadi dari Sabah? Dari Sabah pun ada. Alhamdulillah, terima kasih. Kota Tinggi Johor. Okay, sambil-sambil tu saya just nak buka kepada kita punya mungkin saya boleh buka kepada kita punya panel sekejap. Okay, Ria. Assalamualaikum puan. Okay, ready ya pagi ni ya. Baik, okay, bersama saya ni kita ada Puan Khairia, bela peguam suara. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam audience kita yang berada dalam live pada pagi ni ya. Kita tengok kat sini ada dalam 59 orang yang berada dalam live saya pada pagi ni. So those yang tengok kita punya live pada pagi ni ini adalah program live talk yang mana kita nak bincangkan berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga. So those yang tengok live pada pagi ni boleh komen, sambil-sambil tu boleh komen dan boleh share kita punya live ni untuk kita dapat kongsikan lagi ilmu dan knowledge untuk kita kongsikan dengan orang awam. Sebab benda ni bukan senang tuan-tuan dan puan-puan nak dapat ya. Ni saya ambil jemput khas ni, panel khas ni. Nak cakap berkaitan dengan keganasan rumah tangga ni pakar ni. Rugilah kalau you all tak ambil. Rugilah kalau you all tak ambil manfaat, tak ambil point dekat situ. Kalau boleh ada pen, ada kertas, dan lagi bagus. Kalau senang kita share je benda ni sebab banyak orang boleh dapat manfaat daripada benda ni. So tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pilih ni adalah berkaitan dengan keganasan rumah tangga. So point dia adalah sebab kita lihat PKP daripada fasa 1 masuk ke fasa 4, so orang semua ramai jalani kehidupan di rumah. So
tak semua orang alami bila duduk di rumah ni satu benda yang seronok. Tak semua orang, tak semua keluarga hadapi, orang kata, menjalani PKP ni dengan orang kata apa, tenang, dengan happy, dengan orang kata ialah keluarga, family, as a family duduk kat rumah. Ada juga orang yang diuji dengan cabaran dalam rumah tangga musim PKP ni, terutama sekali keganasan rumah tangga. Macam mana kita boleh tahu benda ni? Sebab sekarang ni isu keganasan rumah tangga ni meningkat dan dilaporkan di dada-dada akhbar dan juga media massa dan juga media sosial. Banyak isu ini dilaporkan dalam surat khabar, cerita tentang kenapa meningkatnya keganasan rumah tangga ni. So bila berita dah siarkan benda ni, bila surat khabar pula cerita isu-isu macam ni, bermakna benda ni satu isu yang serius. Ramai orang hadapi masalah dekat sini dan mereka nak satu solusi kat situ. Jadi sebab itulah tercetusnya kita buat live talk ni. Kita panggil Puan Khairia, seorang peguam bela pengacara, untuk kita bantu share dengan tuan-tuan dan puan-puan apa nak kena buat. So sekarang ni, point dia sekarang ni, kita bukan nak bincang sangat dah berkaitan dengan macam kenapa jadi punca dia semua. So kita boleh assume bila PKP ni salah satu faktor dia lah yang berlakunya orang kata apa, meningkatnya PKP ni. Tapi kita nak terus kepada solusi. Kena je, faham? Kena pukul ke, kenapa ke, apa nak buat? Itu yang orang awam nak tahu sekarang ni. Betul. Macam kita ada komen dekat sini. Terima kasih pada semua yang datang. Azlina Ramli, Waalaikumsalam. Tuan dan Madam. Okay, panggil Madam. Puan Khairiah ni orang panggil Madam. Dan Agent Burn, memang banyak ujian time PKP ni. Memang betul. Relationship is the most common factor lah sekarang ni jadi berlaku keganasan rumah tangga. So memang banyak ujian. Okay, so untuk round yang pertama, untuk soalan yang pertama, kita nak minta kepada panel kita untuk just dulu perkenalkan diri, pengalaman dan juga puan sekarang bertugas berkhidmat di mana. So boleh Puan Khairia. Puan Khairia dengar saya punya suara Dengar. Boleh tolong Puan boleh perkenalkan diri dulu sebagai untuk kita punya sesi talk pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairia Abdul Hamid. Saya peguam bela pengacara dan sekarang ni saya lebih fokus kepada bidang corporate di syarikat swasta lah. Okay. Pengalaman dari tahun 2008 sehingga sekarang lah. InsyaAllah saya akan kongsikan pengalaman dan juga pengetahuan undang-undang saya berkaitan dengan keganasan rumah tangga, akta-akta ataupun hak-hak dan juga prosedur yang anda boleh lakukan serta-merta apabila terlibat dengan permasalahan keganasan rumah tangga ni. Baik, kalau kita sebut keganasan rumah tangga lah, bila kita sebut keganasan rumah dari segi orang awam ni, dia faham lah kalau tersebut keganasan rumah tangga ni maksud dia kena pukul lah, kena pukul ke, kena apa-apa. Kalau dari segi, kalau Puan boleh kongsikan sikit lah, kalau dari segi amalan istilah undang-undang, bila kita sebut keganasan rumah tangga ni, apa yang kita boleh faham daripada keganasan rumah tangga tu sendiri? Maksudnya dari segi definisi lah maksudnya. Okey, kalau dari segi undang-undang, kita ada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Okey, maknanya perlakuan yang dikatakan sebagai keganasan rumah tangga tu kita kena ikut kepada akta ni lah, Akta Keganasan Rumah Tangga ni. Dia ada 5 keadaan, okey, lebih kurang. Saya ringkaskan ialah yang pertama, sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam ketakutan. Maknanya kalau dia ugut pun dia dah kira keganasan rumah tangga. Okey, tapi selalunya dia ugut ni dia akan ada dia punya follow up jugalah. Bukan follow up, tindakan seterusnya.
Okay, so yang pertama dia letakkan atau sengaja letakkan mangsa ni dalam keadaan ketakutan. Yang keadaan kedua ialah mencederakan secara fizikal. Yang ni memang dah nampak lah kecederaan tu. Okay, kecederaan tu sama ada lebam ke ataupun bengkak ke ataupun cedera yang berdarah ke. Tapi kalau tak ada fizikal, kalau tak ada kesan-kesan pun tak ada masalah. Boleh terus dapatkan nasihat daripada pakar perubatan dan mereka ada dia punya kaedah lah untuk tengok bahawa kat sini memang ada kesan ada hentakan semua sekali macam itu. Okey, keadaan ketiga ialah memaksa ataupun mengancam melakukan perbuatan seksual. Ini adalah termasuk keadaan liwat. Maknanya tapi liwat ni dalam keadaan suami dan isteri, banyak pasangan ataupun banyak isteri yang enggan melaporkan bahawa dia diliwat oleh suami. Okey. Yang keempat, mengurung ataupun menahan tanpa kerelaan. Dan yang kelima, khianat ataupun merosakkan harta dengan niat menyebabkan kesedihan atau kegusaran. So ini adalah keadaan ataupun perlakuan yang dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga mengikut Akta. 5 keadaan ini. Dan salah satu pun kita dah boleh buat laporan polis. Kita dah boleh buat polis report lah. Kalau ada beberapa definisi lain ataupun ada perlakuan lain, kalau misalnya tak termasuk dekat dalam Akta Keganasan Rumah Tangga ni, dia akan masuk kepada penal code. Dia masuk kepada kanun keseksaan pula. Tapi untuk Akta Keganasan di Rumah Tangga ni, dia lebih fokus kepada pasangan suami dan isteri saja. Maknanya dia yang legally bind by law, legal marriage lah. Kalau misalnya dia berdaftar, dia berkahwin di Thailand ke, dia tak boleh nak guna Akta Keganasan Rumah Tangga. Sebab dia kahwin di Thailand tapi tak didaftarkan Malaysia. Sebab dia tak dikira sebagai valid. Perkahwinan tu tak valid ataupun tak legal. Tak ikut undang-undang Malaysia lah. Kalau misalnya dia pasangan suami isteri tapi tak didaftarkan di Malaysia, maka dia tak boleh nak ikut akta bawah Akta Keganasan Rumah Tangga, tapi dia boleh ikut kepada kanun keseksaan. Baik. Puan-puan, those yang tengok kita punya live pada pagi ini boleh dapat 5 poin tadi yang Puan Khairah dah nyatakan tadi. So, isu keganasan rumah tangga ni bukan yang kebanyakan orang awam faham dia hanya pukul. Itu yang orang awam selalu faham, dia melibatkan orang kata apa tu, pukul, tumbuk, sepak, pun ada. So sebenarnya benda ni lebih luas lagi. So those yang tengok, maksud yang awal-awal ni tengok kan tadi kan ada 5 kan, maksudnya dekat sini 5 ni kita boleh guna pakai dan dia tertakluk bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. Cuma suka saya petik daripada kata-kata Puan tadi, semua perkahwinan yang berdaftar dalam negara Malaysia ya. So yang tak berdaftar ni itu ada cabaran sikit lah, masalah sikit kat situ. Sebab itu saya suka kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, bila you kahwin dekat luar sekalipun, tolong buat pendaftaran di negara Malaysia, sebab undang-undang boleh tertakluk dan mengikat mereka yang nikah ataupun berdaftar di Malaysia. Bila pendaftaran tu dibuat di luar, ada pendaftaran di Malaysia, undang-undang tak boleh, kita tak boleh nak mengikat kita. Kita tak boleh nak tuntut hak, macam-macam hak kita tak boleh nak tuntut. Termasuklah bila berlakunya keganasan rumah tangga, kita nak take action pun tersangkut dekat situ. Sebab ia meliputi hanya mereka yang berdaftar, perkahwinan yang berdaftar. Macam yang Madam kata, cuba tengok apa yang disebut tadi tu dalam isu kecederaan, ketakutan, ugutan pun kita boleh ambil tindakan. So perempuan yang dengar ni, perempuan lah especially, sebab kebanyakan mangsanya memang perempuan. Walaupun lelaki pun ada. Dalam pengalaman saya ada jumpa dengan kes-kes dalam keganasan rumah tangga, lelaki pun ada 1-2 kes, tak banyak lah, mungkin dalam 20 kes mungkin 2 je yang melibatkan lelaki. Itu pun dipanggil keganasan juga, cuma lelaki ni dia tak nak lebar report. Dia orang kata pun adalah dekat rugi lah.
macam ada something lah, kalau kita nak buat report kena pukul dengan isteri pula kan. So kebanyakannya adalah isteri dan pihak perempuan. So orang perempuan, isteri-isteri ni kena take note benda ni. So not only you kena pukul saja baru you boleh buat tindakan. Macam Puan senaraikan tadi, Puan Khaidah senaraikan tadi, ugutan you boleh buat. Apa tu, paksaan dalam ancaman seksual pun you boleh gunakan. Merosakkan harta pun ada. Mengurung pun ada. So suka saya nak share satu ni lah, apa tu, Puan Khairia dan juga kita punya audience ni. Ada satu saya punya, sambil-sambil kita just nak kita punya apa tu topik pagi ni, saya suka nak share satu kes yang pernah kita buat dulu di Kuala Lumpur. Dia tak ada pukul. Dia isu dia pukul tak ada. Cuma dia kurung. So klien ni dikurung 2 minggu dalam rumah, hanya diberi makan pisang sahaja. So dia makan pisang untuk tempoh 2 minggu, dan apa yang ada dalam rumah tu lah, memang dia cakap dia kebanyakannya makan pisang lah. So kalau ada beras sikit dia makan. So 2 minggu dia dikurung oleh suami dia. So cara dia keluar daripada rumah tu agak unik sikit. So saya suka nak share ni sebab ni interesting case. So dalam apa tu kes tu, rumah dia dapur bertentang dengan dapur orang belakang. So macam lari topik sikit kan, tapi saya just nak share sikit lah, sebab interesting case. Di dapur klien ni dia bertentang dengan dapur orang belakang. So dia nak keluar tak boleh, apa dia buat, dia tulis satu kertas, dia kemukkan, dia baling daripada pintu belakang, dapur belakang tu masuk ke dapur orang sebelah rumah dia. Dan orang tu cakap masuk dalam kuali terus. Jiran dia tengah masak tu, kuali kertas yang dia buat tu masuk dalam tu. Jadi jiran dia buka tengok, dia tulis tolong selamatkan saya, tolong telefon polis. Dan jiran belakang dia telefon polis dan polis pun datang. So dia diselamatkan dengan cara itu. So ini salah satu contoh di mana dia dikurung. Dia dikurung dan cara dia nak lepas diri dia tu agak unik sikit, sebab dia guna cara tulis dan baling. Nasib baik kertas tu masuk. Kalau tak masuk ke rumah belakang tu, mungkin wallahualam lah, tak dapat nak selamatkan. Okey. Terima kasih kepada semua yang berada dalam live saya. Jauh semua ada, daripada Pokok Sena ada, daripada Hulu Langat ada, daripada mana tadi? Hulu Langat, daripada Kota Tinggi Johor, alhamdulillah. Kajang ada, Hulu Terengganu pun ada, alhamdulillah. Cuba kita tengok kalau Puan Khairia nampak dekat sini ada satu yang share dia punya dekat sini Mak ni. Posisi orang saya di belasah. Puan Khairia nampak komen tu? Saya di belasah first time tahun 2009. Kita syarat mengandung 6 bulan. Tengok tengah mengandung 6 bulan. Saya dipukul, baling teruk, dibaling periuk. Tadi dah sebut dah tadi. Apa tu, rosakkan harta ni. Mungkin ini pun termasuk juga ni. Tapi malangnya sering diugut bunuh, diugut 11 tahun. So dia nak share. Ini salah satu contoh. Ni saksi mata lah orang panggil. Ni contoh. Okey. Saya suka nak sharekan. Boleh, untuk orang perempuan yang sebenarnya ada masalah yang domestic violence ni, di abuse, diancam oleh suami. Tolong prepare satu handphone yang jenis lama, Nokia 31 3310 terima tu kan, Nokia Butterfly ke, sembunyikan di kawasan yang anda selalu dikurung. Okey. Sembunyikan secara rahsia lah. Bateri tu means pastikan telefon tu bukan dalam pengetahuan. Sebab macam situasi tadi yang Abang Yub cerita, yang Tuan Azli cerita kan, yang dibaling kertas, sebab kita dikurung, dia akan sekat semua akses komunikasi kita. Okey, sebab saya pun ada pengalaman yang saya punya klien ni, dia simpan dia punya ada satu sebab dia berfikir lama, dia tak ambil tindakan secara cepat tau. Maknanya dia fikir dulu strategi macam mana aku nak buat akan datang kalau dia pukul aku lagi. So dia tahu dia akan dikurung di satu bilik tu. So dia simpan handphone tu dekat bilik tu. So dia contact saya melalui handphone tu.
saya bagi nombor telefon polis peronda dan polis peronda yang selamatkan dia. So benda ni kena ada strategi. Tak boleh nak macam apa terus pasrah aja. So take time untuk fikir apa strategi. So kalau you rasa you mangsa domestic violence, keganasan rumah tangga, tolong berfikir, tolong ambil masa untuk berfikir dan cuba prepare sikit jalan untuk keluar dalam keadaan macam gitu. So sebab kalau dikurung memang tak akan ada access. So you boleh telefon polis peronda ataupun talian kasih lah 15999. Betul. Cuma itulah talian kasih ni tuan-tuan dan puan-puan, perempuan lah especially yang ni. Mungkin kita pernah dengar dulu dulu ada telidera kan. Ni talian kasih ni 159 talian Nur 15999 kan. So ramai orang mungkin dah lupa dah talian ni sebenarnya. Sebenarnya benda ni masih berfungsi lagi. Kita punya audience, benda ni masih berfungsi dan masih boleh digunakan lagi. Bukanlah orang kata apa, dia dah lama tak berfungsi, sebab kes keganasan rumah tangga ni setiap hari dan setiap bulan memang akan, kita bukanlah kata memang ada, tapi memang ada direportkan dan dilaporkan. Jadi talian tu memang ada. So jangan lupa, nombor pun kita senang nak ingat, 15999. Cuba kalau boleh ingat nombor-nombor yang penting-penting ni. Nombor-nombor kecemasan. Kalau kita tak ingat nombor telefon balai polis berdekatan dengan tempat kita, talian 999 pun kita boleh. Tolong ingat. Kalau tak ingat banyak benda, ingat dua pun boleh. Talian Nur dan juga kita boleh polis punya hotline tu 999 pun boleh juga. Cuba macam puan kata tadi kan, kena berfikir tu, kena katakan luar kotak pun boleh jadi jugalah. Usaha kita nak selamatkan diri kita. So kalau kita tak cuba fikir macam mana nak selamatkan diri kita, orang lain tak boleh bantu. Kalau kita sendiri, ramai orang yang kita tengok kan puan, kadang-kadang tak semua yang bila berlaku ni mereka nak plan nak macam mana nak ambil tindakan. Ada juga yang berdiam diri saja. Ada juga yang dia tak nak ambil apa-apa tindakan. So at last nanti bila dah jadi kejadian tu dah teruk sangat, baru dia nak ambil tindakan, baru dia nak buat. So pada saya, kalau kita tak ambil tindakan, tak ada committed untuk bantu diri kita sendiri, so orang lain tak boleh bantu. Kalau you tak bagi tahu polis pun takkan saja nak datang rumah. You check. Kita kena bantu diri kita kena selamatkan diri kita. So tuan-tuan dan puan-puan, saya suka nak quotekan satu share benda ni dulu. Bila saya buat satu kes keganasan rumah tangga dulu, masa saya buat permohonan untuk satu kes berkaitan dengan perceraian, bila dia dah berlaku keganasan rumah, masa tu suami dia try to, maksudnya nak pukul dia, nak tetak dia dengan pedang. So dia dapatkan IPO dan kita buat satu permohonan fasah di mahkamah masa tu. So saya suka nak quotekan apa yang Arif Hakim tu kata masa keputusan kes tu, yang mana Ayah Arif tu sebut maksudnya dia kata, dia sebut apa tindakan yang klien ni buat betul lah. Cuma ayat yang saya suka nak quotekan, dia kata perkahwinan ni bukan lesen untuk you dipukul. Itu ayat daripada yang Arif Hakim sendiri yang saya dengar. Saya suka, jadi bila klien pun dengar itu, dia pun rasa macam betul juga. So memang begitulah. Itulah sebenarnya. Tapi yalah, kita tak tahu macam mana, kebanyakan orang kadang-kadang dia tak tahu macam mana nak ambil tindakan. So dalam ada satu soalan tadi kat sini, saya cuba tag. Ni soalan dia. Saya rasa dia Puan Khairah dah jawab tadi ni. Kalau dia berdaftar di Malaysia, boleh ikut rasa keseksaan tak? Maksudnya apa ni? Kalau nikah. Kalau dia dah daftar, dia boleh ikut akta rumah tangga, akta keganasan rumah tangga. Kalau dia tak berdaftar, dia dianggap sebagai tak ada hubungan suami isteri, maka kalau misalnya dipukul, dicederakan, itu dah pergi kepada report polis biasalah, untuk polis akan siasat bawah kanun keseksaan.
Dia tak pergi kepada akta keganasan rumah tangga. Baik. So Jadi faham yang puan bertanya, yang berdaftar. Bila berdaftar, so automatically kita consider suami isteri lah. So domestic violence ni dia keganasan rumah tangga. So bila kita sebut keganasan rumah tangga tu antara both party, suami dan isteri. So kalau tak bukan suami isteri ni, dia dah jadi pihak ketiga lah, pihak luar lah. So dia tertakluk lah dalam, dia tak termasuk dalam keganasan rumah tangga macam yang kita bincangkan pagi ni. So itu yang kita nak share. Baik, those yang berada dalam live saya, so sambil-sambil you bagi love, bagi like, you all boleh juga share kita punya topik pagi ni. Kita dah bermula lebih kurang dalam 30 minit lebih. So kita dah bincangkan berkaitan dengan apa itu keganasan rumah tangga dari sudut undang-undang, bukan dari sudut orang awam saja. Sebab pandangan orang awam, kita tahu orang awam berpandangan keganasan rumah tangga tu yang dipukul, tapi lebih daripada tu, kurung pun dia, ugutan pun dia. Okey. Dos yang faham apa yang disebut oleh Puan Khairiah tadi berkaitan keganasan rumah tangga, sambil-sambil tu boleh komen dekat bawah faham. Dos yang penderaan emosi adakah jatuh. Okey, ni satu soalan bagus juga ni. Sambil-sambil saya nak tanya tu dah ada satu soalan ni. Oh sorry. Ni. Tu dia. Soalan dia, penderaan emosi adakah jatuh di bawah kategori domestic violence? Macam mana Puan Khairiah? Emosi ni dia tengok dulu tu juga macam mana dia kenakan penderaan emosi tu. Selalunya penderaan emosi ni dia akan timbulkan ketakutan. Kan, betul tak? Dia akan ugut, dia timbulkan ketakutan. Benda-benda ni yang akan buat satu penderaan emosi kepada isteri. Tapi dia tak ada apa? Dia tak ada bukti secara nyata bahawa dia didera secara emosi, penderaan emosi tu. So dekat dalam situasi ni, kalau misalnya sampai tahap dia ugut macam ugutan bunuh ke, dia ugut mencederakan, cepat-cepat buat report polis dan terus dapatkan EPO, Emergency Protection Order. Kalau EPO ni you tak payah ada police report pun tak apa. EPO ni dia tak perlu, dia hanya JKM saja yang JKM boleh keluarkan EPO ni. Tanpa report polis pun dia boleh keluarkan. Tapi dia akan buat soal siasat lah dengan mangsa untuk pastikan, mungkin juga dia akan, sama ada dia akan pergi kepada permohonan untuk kaunseling. JKM akan usahakan untuk permohonan kaunseling, ataupun kalau JKM rasa dia ni memang perlukan satu perlindungan, mungkin pegawai fikir dia akan ugutan bunuh tu dia dah akan jadi satu tindakan lain pula. So dia akan buat satu emergency protection order, maknanya perintah untuk kecemasan lah. Dia yang ini dia 7 hari daripada tarikh yang JKM keluarkan. Dia terpakai 7 hari. 7 hari So dia tak ada fizikal ke, tak ada apa, tapi kalau boleh siapa yang ada masalah macam gini, cuba dapatkan fakta ataupun cuba dapatkan pembuktian melalui kaunseling lah. Boleh walk in ke KK terdekat, kemudian cakap ada penderaan emosi berlaku semua sekali. So nanti doktor akan diagnosis dan akan pergi kepada counselling ataupun psikiatri. So keadaan-keadaan macam ni you kena ada pembuktian. Dari segi undang-undang kena ada pembuktian lah. So dapatkan kaunseling, jangan takut untuk pergi ke klinik kita panggil klinik psikiatri. Kalau klinik psikiatri tu orang ingat sakit jiwa, tapi sebenarnya dia nak membantu kita, dapatkan pembuktian lah yang kita ni memang mengalami penderaan emosi. Itu pun dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga lah, sebab dia ada elemen
menimbulkan ketakutan. Baik, so those yang bertanya tadi boleh dapat jawapan ya. Ada satu soalan dekat sini puan ya. Ini dekat situ soalan pendera dan pemukul ada dikenakan apa-apa tindakan ke? Ada. Memang ada. Cuma puan boleh explain sikit apa apa tu enactment atau takkan kat situ hukuman yang boleh dikenakan pada mereka yang disabitkan. Okey, kalau ikutkan kalau misalnya dia pelaku kita laporkan laporan polis, polis akan charge lah. Kalau dia kata parti ada kes, dia akan charge lah. Dia akan charge di bawah ikut kepada akta tu, kepada akta keganasan rumah tangga tu, ataupun dia ikut kepada kanun keselesaan lah. Okay, so kalau misalnya kita ada kita ada dapatkan perintah perlindungan, selalunya dia akan kena, pelaku ni akan kena di bawah, kalau misalnya dia langgar langgar perintah interim protection order ni. IPO lah So dia punya hukuman, denda biasanya tak lebih daripada 2,000. Okay, untuk pukul lah, untuk physical contact semua tu, dia hukuman tak lebih daripada 2,000 ataupun dipenjarakan tak lebih daripada 2 bulan. Okay, selepas daripada kita didera, kalau misalnya selepas daripada kita ada didera semua sekali tu, kita akan dapatkan satu perintah lah kan, perintah protection, perintah perlindungan diri. So kalau misalnya perintah perlindungan diri ni, dia ada dua. Dia ada satu interim protection order dan juga protection order. Satu ni yang yang sementara, dan satu ni yang memang untuk selepas daripada yang sementara ni tamat lah. Okay. Dalam keadaan ni, kalau misalnya yang pertama ni, kalau IPO ni dia langgar, dia pukul lagi, so kita akan kenakan, dia terus disabitkan, terus boleh disabitkan bawah lah pelanggaran perintah perlindungan. Denda ni pun sama jugalah, tak lebih daripada 2,000 dan juga dipenjarakan tak lebih daripada 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kalau PO pula, protection order, dia akan kena denda tak lebih daripada 4,000 dan juga penjara tak kurang daripada setahun ataupun kedua-duanya sekali. Baik puan-puan, kita yang berada dalam live pada pagi ini, terima kasih pada those yang bagi love, bagi like dan yang komen ataupun yang share, terima kasih. So siapa yang ada soalan boleh type di ruangan komen, nanti saya akan cuba pick mana-mana soalan yang berkaitan untuk kita tanyakan pada puan. So tolong kita sangat-sangat cadangkan perempuan manfaatkanlah ruang yang ada ni. So kalau kita ada soalan nak tanya, masa ni lah kita, bila dah kita tutup dah ni, nanti payah pula nak tanya dengan PM Kang ni kan, kita boleh jawab secara direct. So those yang ada soalan terus, saya boleh terus tanya dengan Puan Khairiyah untuk tolong jawabkan soalan puan-puan yang ada isu berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Okey, kita terus nak pergi pada soalan. Okey, bila berlaku contohnya step by step, saya suka nak tanya macam ni sebab orang awam nak tahu. Bukan saja kadang-kadang kita dapat soalan, kadang-kadang mereka lah, kadang-kadang keluarga mereka, kadang-kadang jiran, kawan mereka yang berlaku. Okey, situasi dia sekarang, kalau berlaku je pukul, contohnya malam tadi kena pukul, contoh mam kena pukul. So soalannya dekat sekarang, apa dia nak buat? Soalan orang awam dia akan tanya tu, saya kena pukul, apa saya nak buat? So soalan yang sama tunjukkan pada puan, bila kena pukul, mam, tak kira lah kena tumbuk ke, kena sepak ke, kena apa ke, apa dia nak buat? First step dia nak kena buat apa? Okay, first step, kalau misalnya you masih boleh memandu ataupun masih boleh selepas daripada dipukul tu masih boleh berlari, masih boleh memandu, dia macam tak ada perlukan rawatan segera, macam berdarah ke apa benda semua, terus pergi ke
balai polis berdekatan dan buat laporan dan nyatakan kepada pegawai anda adalah mangsa ni lah domestic violence, penderaan rumah tangga, keganasan rumah tangga. Dan dalam report tu pastikan lengkap tau, pukul berapa, di mana, siapa pelaku, bagaimana dilakukan, apa alat yang diguna, semua sekali tu kena ada, pastikan ada dalam report. Okey, contoh pada tarikh 2 hari bulan 5 2020 pada pukul 9:30 pagi semasa saya berada di rumah saya yang beralamat di mana-mana-mana, suami saya yang bernama siapa, nombor IC berapa, telah memukul saya dengan menggunakan sebiji botol ataupun dengan menggunakan sebatang kayu di bahagian kepala. Akibat perbuatan itu saya mengalami kecederaan di bahagian kepala, dan selepas itu dia menolak saya sehingga saya mengalami kesakitan di bahagian mana. So dalam polis report ni kena pastikan ada semua elemen, apa yang di mana berlaku, bila berlaku, pukul berapa berlaku, siapa pelaku dia, apa barang yang digunakan, kemudian kalau boleh ingat, kita mungkin trauma tapi kita ada sedikit ingatan kepada apa yang dilakukan oleh suami kita tadi tu. Okey. Kes ni akan IO siasat lah, maknanya IO akan siasat betul-betul, akan terangkan apa hak-hak anda ataupun apa yang anda boleh buat di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga, apa yang dia boleh, contoh dia akan cakap lah pasal bagi perlindungan sementara semua sekali tu, dia akan guide lah, dan dia akan bantu untuk bawa kepada hospital untuk pemeriksaan lanjut. Tapi kalau misalnya keadaan anda berdarah, perlukan rawatan segera, terus pergi ke hospital kerajaan yang terdekat, bukan klinik tau. Terus pergi ke hospital kerajaan terdekat, bahagian kecemasan dan trauma. Dia buka kecemasan dan trauma kan 24 jam, so kita pergi ke situ. Dan kalau misalnya di situ ada unit-unit polis, kita boleh pergi ke situ dan selepas rawatan ke ataupun dapatkan borang dulu di situ, borang 59, kemudian bawa kepada doktor untuk doktor isi borang tu juga. Maknanya itu adalah melibatkan domestic violence yang maknanya doktor akan pergi ke situlah, sebab kita kadang-kadang kita perlukan laporan perubatan dengan segera. So borang 59 tu boleh digunakan sementara menunggu laporan perubatan daripada hospital untuk kita dapatkan interim protection order. Bagaimana nak dapatkan interim protection order ni pula? Okey, selepas daripada kita buat report polis, polis akan bantu untuk kita berhubung untuk satu rujukan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Sekejap, Jabatan Kebajikan Masyarakat ni. Baik, sekejap. Apa tu, sebelum kita pergi pada IPO, so those yang tengok kita punya live pada begini, IPO ni adalah singkatan pada Interim Protection Order. So Puan sebut tadi IPO dan PO. So IPO Interim Protection Order, PO adalah Protection Order. Maksud dia perintah tegahan sementara dan perintah tegahan. So dia ada, ini kita nak menegah atau nak protect you daripada satu jarak yang boleh orang, betul Puan Interim Protection Order tu dia ada jarak kan, yang maksudnya ada jarak yang ditetapkan yang orang tu, pemangsa tak boleh dekat dengan mangsa. Itu had dia tu. So sebelum kita suka saya nak clearkan sikit dengan perempuan, situasi bila berlaku keganasan ni. Macam yang Puan sebut tadi, kalau masih boleh bangun, masih boleh bergerak, mungkin lebam sikit-sikit ataupun luka sikit-sikit yang kita boleh berjalan, so kita akan pergi ke balai polis dulu. So those yang
keadaannya agak teruk, luka mungkin teruk sangat darah ni, so Puan advisekan tadi terus pergi ke hospital. Betul Puan Betul. Okey. So di balai polis nanti, semasa di balai polis tu, laporan tu mereka buat secara in detail lah macam yang Puan sebut tadi, kejadian bagaimana pun semua. So selepas laporan tu dibuat, itu yang kita nak kena sebut tu dengan perempuan. So sebab apa? Sebab apa kita kena buat benda ni segera? Sebab macam Puan sebut tadi, kita dan panik. So memang macam itulah, kita dalam keadaan ketakutan. Bila kita pergi kepada polis, kadang-kadang kita nak tulis apa pun kita tak tahu sebab kita dalam keadaan ketakutan. So kalau kita buat dengan segera, ingatan tu masih ada. Kita senang nak recall balik. Tapi kalau yang you dah lama, seminggu, 2 minggu ataupun dia 3 hari lepas tu, mungkin ingatan kita tu mungkin dah kurang. So kita punya advice, cepat buat. You buat cepat, ingatan you masih ada. Walaupun you dalam keadaan yang dalam itu, polis kat sana masih boleh bantu. Setahu saya, maksudnya kalau kita buat report pun, kita share dengan pegawai itu, dia yang akan taikkan untuk kita kan. Bukan kita yang menaikkan laporan polis tu. Jadi kat situ banyak benda boleh membantu tuan-tuan dan perempuan kat situ. So selepas laporan tu dibuat, laporan polis tu dibuat, so IO, pegawai penyiasat akan ambil kes tu untuk disiasat. Okay, berapa lama daripada laporan tu ke sampai ke IO tu? Berapa lama biasa menjangka masa IO tu nak ambil kes tu selepas laporan dibuat? Selalu sesegera mungkin lah untuk kes akta keganasan rumah tangga ni, sesegera mungkin IO akan buat siasatan sebab akta keganasan rumah tangga ni adalah satu satu yang ada priority dia dekat PDRM. Dia ada satu priority dalam PDRM. Cuma saya suka cerita nak ingatkan kepada semua orang perempuan, jangan halang PDRM buat kerja. Jangan cakap dengan PDRM, jangan cakap dengan pegawai polis, saya nak buat polis, saya nak buat report untuk cover report aja. Saya tak nak suami saya ditangkap, saya tak nak dia macam pekerjaan dia terjejas ke apa. Padahal mata dah lebam ni, mata dah lebam, perut dah bengkak semua, kena terajang. Tapi you still tak nak dia macam contoh hanya buat untuk dapat untuk cover report ataupun untuk contoh mungkin akan datang dia konon nak minta fasah. Tapi tak ada tak boleh, dia tak bagi polis buat siasatan. So saya minta sangat-sangat jangan halang polis untuk buat siasatan ke atas suami kalau suami dah buat penderaan macam gitu. Okay? Mungkin macam report So simpan biarkan macam orang buat report simpan lah. Kan dia buat report cover tapi report dia simpan. Padahal mata dah lebam semua. Dia tak nak siasatan tu, takut. Bukan kadang takut tu, kadang-kadang kesian pun ada. So kadang-kadang orang pun fikir macam tu kan. So kita tak advise macam tu lah. Macam Puan tadi, Puan Kariah tak advise perempuan. So biar polis buat kerja, maksudnya mereka tahu apa nak dibuat, takat mana had orang kata apa, aku daripada report you pun mereka boleh tahu kat situ. Okey. So kalau kita kalau kata yang tadi dia memang dalam keadaan yang sangat teruk, dia pergi ke pergi ke hospital terus, hospital kerajaan. So dia di situ perlu tak kalau macam dia sebut, maksudnya maksudnya luka dia ni sebab keganasan rumah tangga pada maksudnya yang bertugas lah masa di unit 24 jam hospital tu, macam mana Puan? Wajib untuk berterus terang dengan pegawai perubatan juga. Okay, sebab perubatan dia pun ada duty, ada tanggungjawab untuk membantu mangsa keganasan rumah tangga ni. Sebab kita dekat unit, dekat semua hospital dia ada pusat krisis bersepadu ataupun OSCC. Dekat OSCC ni mangsa-mangsa keganasan rumah tangga akan dirujuk kepada OSCC. So kita kena kita kena maklumkan kepada pegawai OSCC bahawa kita perlukan satu laporan yang kita nak buat perintah perlindungan
dan dia akan bantulah macam mana dia nak doktor akan bantu untuk bagi satu laporan perubatan yang boleh membantu mendapatkan satu protection order, perintah perlindungan. Kalau kita pergi So ke yang penting jangan kalau kita pergi ke hospital, so tadi kita pergi ke balai polis dulu mula-mula yang kes yang pertama tu, kemudian dah selepas IO tu mereka boleh dirujuk ke adakah selepas tu mereka akan boleh dibawa ke hospital ataupun dirujuk untuk kes yang pertama tadi, selepas dia jumpa dengan IO, adakah dia akan dirujukkan ke hospital? Ya, dia akan rujuk hospital, pegawai penyiasat akan buat satu rujukan kepada hospital pula untuk dapatkan rawatan dan juga inilah. Dia bezanya ialah kalau misalnya polis yang rujuk ni, nanti polis yang akan bantu untuk dapatkan satu laporan perubatan dan ianya adalah secara percuma. Tapi kalau kita sendiri yang request dengan hospital untuk laporan perubatan, ianya adalah berbayar. So kalau kita pergi hospital dulu, dia ni lah. Untuk kes yang kedua yang akan atur, kita pergi ke hospital dulu, adakah selepas tu kita nak ke balai polis pula? Ataupun kita hanya selesaikan Ya, kalau misalnya dekat hospital tu tak ada tak ada unit polis yang kita boleh buat laporan, kita kena pergi ke, kalau misalnya memang tak larat, tak apa benda semua sekali, kita admit dulu ke lepas daripada tu kita boleh buat laporan polis. Buat laporan polis untuk ni lah, untuk menyatakan bahawa kita telah menjadi mangsa keganasan rumah tangga. So dia punya step ikut kepada kondisi kita. Kalau teruk sangat-sangat, kita pergi dapatkan kita pergi dapatkan rawatan dulu, kemudian buat laporan polis. Tapi kalau kita hanya lebih kepada ugutan, kemudian dia punya penderaan fizikal tu masih membolehkan kita untuk bergerak dengan stabil, kita boleh buat laporan polis terus dan kemudian baru dapatkan rawatan di hospital. Baik. So yang menonton, perempuan yang menonton live pagi ni, so boleh dapat something daripada perkongsian tadi. Kita dah masuk dah dekat sejam dah ni bincang ni, sedar tak sedar je dah bincang ke sejam. So first step tadi perempuan dah tahu dah. So boleh share, kita minta share kita punya live talk pada pagi ni, sebab kat luar sana ramai yang tak tahu nak buat apa. Sekarang Puan dah explain dah tadi macam mana nak buat. Terima kasih Puan Harbiah komen kat sini, dia faham macam mana. So explanation tu dapat fahamkan orang, tahu nak buat macam mana. Kadang-kadang orang tanya nak pergi pada polis ke, nak pergi hospital ke. Sekarang dah ada, ikut pada kondisi. Tadi dah sebut tadi. Okay, selepas kita step yang pertama tu, kita dah buat report dan kita dapat tu. Okay, apa kebiasaan ataupun step seterusnya yang berlaku sampai kita nak pastikan mangsa ni terus dapat diselamatkan. Sebab itu kita punya topik selamatkan saya ni kita pilih sebab kita nak selamatkan dia terus, supaya jangan pula nanti dia balik tu atas pilihan dia sendirilah. Kalau dia nak balik kan, kalau dia rasa dia selamat. Tapi kalau dia ambil pendekatan, saya tak mau, saya nak selamat terus, saya step sampai ujung saya selamat terus. So macam mana kita boleh bantu? Dan mungkin pun Karia boleh explain. Selepas report polis tu dah buat, IO dah bagi, dah buat polis, dah buat. Kalau misalnya keadaan tu malam, kemudian you tak nak balik ke rumah tu, tak nak balik rumah tu sebab suami kemungkinan akan buat sesuatu lagi, dekat OSCC tu, dekat hospital tu boleh minta untuk admit. Tapi kalau misalnya kita ada physical contact ataupun ada didera secara fizikal, dipukul semua sekali, kita boleh minta OSCC untuk bermalam, admit di ward satu malam. Sebab kalau kita nak pergi JKM pun, JKM tak ada ni, tak beroperasi malam. Ataupun kita bermalam di mana-mana rumah yang kita fikirkan selamat. Dalam keadaan macam ini sebenarnya kita perlu ada seorang yang boleh membantu kita, yang kita percaya
sama ada ahli keluarga kita ataupun kawan kita lah. So untuk bantu bermalam, tak payah balik rumah lah. So keadaan selalu keadaan macam gini diorang takut nusyus. Part tu nanti Abang Abayuk kena bagi tahu lah. Okay. Tuan Mak Mazli akan cover pasal nusyus ni, boleh tak boleh semua sekali ni. Okay. Tapi elakkan balik. Duduk saja dekat situ. Okay. Kalau esok siang bila keadaan dah agak ada semua sekali, bawa laporan perubatan dan juga laporan polis ni, salinan laporan ni kepada JKM, kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, pejabat JKM terdekat, dan request untuk dapatkan interim protection order. Terus dapatkan interim protection order, tak payah guna EPO sebab kita dah ada report polis, kita dah ada laporan perubatan. Dua ni. Kalau misalnya you tak ada dua benda ni, susah tau JKM nak bagi you perlindungan. Perlindungan ni maknanya dia tak boleh dekat tau dalam jarak berapa meter semua sekali. Ada spesifik dekat dalam situ, dekat dalam perintah tu. So maknanya dua benda tu, report polis dan laporan doktor. Ya, betul. Baik. So kadang-kadang pegawai polis akan bantu untuk escort kita ke JKM. Dia tengok jugalah ni kan pegawai, kadang-kadang pegawai kita pun faham juga, pegawai pun ada tugasan dia kan. Tapi kalau misalnya dia nak membantu untuk escort ke JKM, alhamdulillah. Kalau tak, kita boleh apply sendiri di JKM. Yang penting kita ada dua dokumen ni. Baik. Untuk dapatkan interim protection order. Interim protection order ni mahkamah yang akan keluarkan. Dia melalui JKM lah. Kalau kita kita minta melalui JKM akan bawa permohonan kepada mahkamah, dan ianya terpakai selagi mana suami ni masih lagi dalam siasatan polis. Okay, dia punya tempoh tu adalah interim, yang dimaksudkan interim sementara tu ialah sepanjang suami masih di bawah siasatan polis. So kalau misalnya selepas habis daripada siasatan polis dan polis cakap okey kita dah start nak pendakwaan kepada suami ni. Bila kita akan takutlah kan, oh lama dah habis tempoh IPO ni. Apa kita nak buat? Kita mohon pula untuk PO, protection order. Lagi pula kalau misalnya dia ni sebelum bicara dia dijamin, dia dapat jaminan daripada mahkamah. So kalau maknanya kata jaminan, dia takkan berada di bawah reman. So kalau dia ada jaminan, dia boleh lepas lah, bebas. So kita ada risiko. Okey, mangsa ada risiko, maka mahkamah akan selalunya akan benarkan, kebiasaannya akan benarkan untuk permohonan perintah perlindungan. Perintah perlindungan ni dia lagi luas dia punya skop. Lagi so lama. Dan dia lagi lama lah dia punya keadaan. Baik. So dalam perintah perlindungan ni kita ada perintah sampingan pula. Baik. Sebelum kita pergi pada perintah tu, so selepas dia pergi ke JKM, sama ada dia pergi sendiri ataupun dia dibawa oleh pihak polis untuk escort. So Puan kata tadi dia akan dapat boleh mohon. So tugas JKM adalah untuk dapatkan IPO bagi mangsa. So maksudnya mereka hanya hadir ke JKM, bawa dua dokumen tu, seterusnya urusan tu akan diuruskan oleh pihak JKM. Begitu. Maknanya mangsa tak payah fikirlah macam mana nak dapat apa semua IPO semua ni, sebab JKM yang akan uruskan. Cuma dos yang tengok kita punya live ni, macam yang Puan kata tadi, dua dokumen penting yang nak kena kemukakan, laporan polis dan juga laporan doktor tadi. So you dah tahu dah dapat dua tu, pergi ke JKM dan JKM akan dapatkan IPO. Okey. So dalam perintah IPO tu dia berkuat kuasa selama siasatan oleh maksudnya suami yang kena siasat. So IPO tu diguna dalam tempoh tu. Okay. Dalam perintah IPO tu, kita minta Puan share sikit. Dalam perintah IPO tu dia sebut apa?
kenapa kita perlu ada perintah IPO tu, dan dalam perintah tu sebut apa? Apa yang kita dapat dengan adanya perintah IPO tu? Okey, IPO tu adalah satu dalam perintah IPO tu kita akan ada satu klausa menyatakan bahawa suami tak boleh berada dalam lebih kurang 50 meter, tak salah saya, 50 meter daripada mangsa. Okey, ditegah untuk berada berdekatan dengan mangsa sehingga siasatan selesai dilakukan. IPO ni dia klausa dia hanya kepada tu je lah. So dengan anggapan bahawa kalau dia tak boleh datang dekat dengan kita, kalau dia tak boleh berada dekat dengan kita, maknanya dia tak boleh buat apa-apa perlakuan. Dia tak boleh buat, dia tak boleh nak Betul. pukul kita, dia tak boleh nak duduk serumah dengan kita semua sekali. Betul. Tapi selalunya dalam keadaan ini mangsa yang akan keluar daripada rumah. Betul. Mangsa yang akan dapatkan satu tempat perlindungan. Cuma kemungkinan lah dekat luar ke, dekat tempat kerja ke, dia tak boleh nak datang dekat. So dia tak ada dia tegahan tu juga, dia tak boleh melakukan apa-apa perlakuan yang dikategorikan sebagai di bawah definisi keganasan rumah tangga, di bawah definisi keganasan rumah tangga tadi, yang 5 tadi tu lah. So dia so keadaannya ialah dia tak boleh berada dalam keadaan lebih kurang 50 meter, saya cek dulu, berdekatan dengan mangsa, dan juga dia tak boleh melakukan perlakuan yang di bawah akta keganasan rumah tangga tu tadi. Baik. Tu maksudnya kita dia ada jarak kan? Ya, betul. Dia ada jarak, so perempuan kes selamat lah kalau ada jarak tu. Jarak tu ditetapkan dekat situ. So orang tak boleh dekat dengan kita dalam jarak sekian-sekian. Dalam perintah tu sebut sendiri jaraknya berapa. So cuma saya kita pernah ada satu kes dulu, dan pernah ada satu IPO yang kita baca, yang kita dapat. So masa kita gunakan dokumen tu sebagai permohonan, masa permohonan cerai dari mahkamah. So dalam perintah IPO tu dia bukan hanya sebut mangsa ataupun isteri, malah dalam perintah IPO tu juga dia akan sebut anak-anak. Yang pernah saya jumpa, dia lindungi tu bukan hanya ibu saja, isteri tu saja, malah anak-anak. So ada maksudnya perintah macam tu, cuba puan minta puan explain sikit. Maksudnya perlindungan tu juga untuk anak-anak begitu. Boleh kita selalunya dia, sebab perintah ni selalunya dia bergantung kepada siapa yang mohon. Kalau kita mohon kepada jabat JKM tu untuk masukkan sekali anak-anak kita, JKM akan buat sekali tuntutan untuk perlindungan untuk anak-anak sekali. Tapi kalau misalnya kita hanya minta untuk diri kita saja, so kita hanya akan dapat perlindungan untuk diri kita saja. Tapi kalau ada kemungkinan untuk pelaku ni buat sesuatu yang buruk kepada anak-anak juga, maka isteri ataupun mangsa boleh juga buat permohonan untuk anak-anak, terutama yang bawah umur. Kalau misalnya dia dah dewasa tapi dia ada ancaman juga, contohnya anak perempuan lah selalunya, diancam juga, anak yang cukup umur tu tadi boleh buat permohonan sendirilah untuk diri dia. So kalau yang anak-anak kecil ni, tadi mak boleh buatkan permohonan melalui JKM juga. So dia punya maknanya permohonan bagi kita lah, kita nak buat untuk anak sekali ataupun hanya untuk diri kita. Tapi seelok-eloknya selalunya dinasihatkan untuk buat untuk sekali dengan anak lah, sebab kadang-kadang anak pun trauma juga. So benda dengan, ni ikut request ke macam mana? Ya betul, ikut request. Dia tak boleh, dia JKM takkan automatik bagi untuk anak-anak, dia kena ikut request. Maknanya kita lah kena mohon. Kalau kita nak selamatkan perempuan, nak selamatkan diri perempuan, dan ada anak kecil nak diselamatkan juga, especially macam puan kata tadi, anak perempuan, so kena request sekali. So nanti dalam perintah tu akan sebut, sebab saya pernah jumpa perintah tu, dia sebut, dia namakan siap 3 orang anak klien tu, nama dia dan nama 3 orang anak kat situ. So 4-4 sekali dilindungi dalam jarak yang sama juga. So itu okey. Baik puan, selepas kita dapat IPO, so selepas
tu habis siasatan, so kita boleh request untuk dapatkan PO, Protection Order, Perintah Perlindungan. Betul. So daripada IPO tu nak pergi ke PO tu, siapa yang kena mohon? Adakah mangsa ni sendiri yang kena JKM juga macam proses yang sama atau dia automatik? Sama juga keadaan. Step dia sama juga. Dia tak automatik. Dia kena mohon. Maknanya kita JKM, kita boleh pergi semula ke JKM ataupun kepada pegawai polis untuk PDRM untuk membantu kita untuk mohon PO lah. Tapi kita boleh juga buat sendiri. Okay. Kalau nak buat sendiri, saya cadangkan pergi ke Jabatan Bantuan Guaman, JBG. JBG akan bantu untuk bagaimana buat sendiri perintah perlindungan ni. So perintah perlindungan ni pula dia lebih spesifik daripada perintah perlindungan sementara. Dia perintah perlindungan sementara IPO tu tadi, jarak tu masih ada lagi tau. Jarak tu masih dikekalkan. Siapa yang masih dilindungi tu, kalau kita nak mohon untuk anak-anak kita juga, kita boleh mohon sekali dekat dalam permohonan baru untuk PO ni tadi. Okay. Jarak, cuma kita boleh masukkan perintah sampingan dekat dalam PO ni. Perintah sampingan ni ialah macam contoh, kita minta satu kawasan spesifik dekat kita minta untuk duduk dekat dalam rumah tu. Contoh rumah tu atas nama isteri, tapi isteri kena keluar sebab dia kena dera. So tapi dia nak minta dekat dalam perintah sampingan ni, suami yang keluar daripada rumah, dia nak duduk dengan anak-anak. Itu boleh di request dekat dalam perintah sampingan dalam PO tu nanti. PO tu lah. Okay. Kemudian kalau misalnya dia tu rumah bersama, rumah contoh 2 tingkat, dia boleh minta akses untuk dia berada di tingkat atas ataupun tingkat bawah sahaja. Okay, itu perintah sampingannya. Itu antara yang dia boleh gunalah. Kemudian dia boleh juga minta untuk guna kenderaan yang ada di rumah. Itu pun boleh juga sebab semua ni sebabnya di bawah kawalan suami. Sebab dia dah keluar rumah kan tadi. So dia nak minta kereta tu tadi. So itu pun boleh dimasukkan dalam perintah sampingan untuk PO tadi. Baik. So kemudian tak boleh datang ke tempat kerja ataupun sekolah anak-anak. Sebab tadi tak spesifik kan. Kalau misalnya, tapi dalam perintah sampingan untuk PO ni kita boleh spesifikkan. Dia tak boleh datang tempat kerja kita, dia tak boleh datang kat tempat sekolah anak-anak. Itu antara yang kita boleh ni lah. So ini kita boleh minta lah. Mangsa boleh minta. Mangsa boleh minta dekat dalam masa filekan permohonan untuk perintah perlindungan. So ini dikenali sebagai perintah sampingan lah. So permohonan ni dia buat di mana? Magistrate? Mahkamah Magistrate. Baik. Ada satu soalan dekat sini puan. Saya tengok soalan dia daripada Wani HMS. Bagaimana dengan keluarga mangsa? Bolehkah memohon perlindungan dari suami mangsa? Oh, ini dah melibatkan keluarga sekali ni. Maknanya mungkin keluarga mangsa ni perempuan, mak ayah dia. Ni saya faham macam itulah soalan dia, daripada mungkin menantu takut jadi pada mak ayah dia juga. So macam mana puan, macam mana dengan ni? Boleh tak kita mohon perlindungan sekali? Kalau dia boleh mohon perlindungan, tapi dia bukan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga lah. Dia bawa untuk jenayah lah, untuk kanun keselesaan. Tapi dia boleh still lagi mohon untuk perintah perlindungan untuk dapatkan dapatkan satu perintah perlindungan pencegahan daripada suami ni datang kacau ni lah. Ni pun boleh minta bantuan daripada Jabatan Bantuan Guaman untuk advice lebih lanjut keadaan macam ni. So kalau kita dah dapat sampai IPO tu, itu kita rasa saya agak itu mungkin the last process lah kan, daripada polis, JKM, sampailah kita pergi hospital, pergi JKM dan kita dapatkan perintah IPO dan PO tu, itu the last step lah.
Mungkin sebab dalam perintah PO tu dia akan sebut kita cuma tinggal lagi perempuan pulang. Dia macam ni, kebiasaannya benda yang melibatkan keganasan rumah tangga, setengah orang bila dah berlaku macam ni, dia buat permohonan untuk perceraian, contohnya buat permohonan perceraian di mahkamah, ataupun kadang-kadang dia nak balik kampung, dia tak nak ambil apa-apa tindakan lagi, so dia nak cuba bincang baik-baik macam ni. So just to share dengan tuan-tuan dan puan-puan, those yang bila dia request ataupun dia cadang untuk buat permohonan perceraian, semua dokumen-dokumen yang puan sebut tadi tu sebenarnya kita guna pakai juga dalam permohonan perceraian. Baik report polisnya, laporan doktornya, perintahnya, kita pakai dan kita gunakan. Sebab benda dia menjadi lampiran ataupun jadi bukti bahawa wujudnya kelakuan macam tu. Bila you buat permohonan, contohnya buat permohonan fasah, sebut dalam permohonan fasah tu alasan, contohnya alasan permohonan fasah sebab saya kena pukul penderaan. Sebab ada dalam enactment keluarga, salah satu antara beberapa alasan fasah adalah berlakunya penderaan, penganiayaan. So bila kita sebut kita buat permohonan perceraian untuk penganiayaan ni, so dokumen-dokumen tadi tu sangat-sangat diperlukan untuk bantu. Polis report, laporan doktor sakit belah mana, luka belah mana, protection order ada tidak, kita ambil kat situ. Kalau wujud, bila wujud sini saya nak petik tadi bila puan cakap tadi, bila kata dia takut sebab nusyus, contohnya isteri ni takut sebab nusyus bila you keluar rumah. So bila timbul isu nusyus ni, dokumen-dokumen ni juga bantu untuk protect you. Kenapa you keluar daripada rumah tu? Kenapa? Kita tak keluar rumah saja-saja kalau rumah tu macam rumah tu indah, macam rumahku syurgaku. Mungkin tak ada timbul isu kita nak keluar rumah. Tapi bila you keluar rumah, there is mesti something wrong somewhere yang berlaku. So orang nak tahu kenapa you keluar rumah. Kenapa tengah-tengah malam keluar rumah. So kat situlah kita keluar rumah sebab kita kena pukul. So ini boleh report kita. Saya sakit, ini laporan doktornya. Saya takut, ini laporan IPO dia. So benda tu dah disusun elok perjalanan tu. Cuma mungkin public tak tahu macam mana nak start. Nak pergi hospital ke, nak pergi polis. So now yang follow kita punya live pagi ni, saya percaya benda ni dah clear, dah nampak dah dekat situ, kat situ. Jadi dekat situlah kita nak bagi penerangan macam mana nak buat. So you dah tahu sampai PO. Okay, sebelum ada satu soalan kat sini saya nak ni. Okey, yang nak bertanya masih boleh tanya lagi. Saya akan pick soalan. Kat sini saya nak tengok soalan dia kat sini. Bagaimana kalau kita dah dapat semua perintah tu tapi pihak suami masih juga mendekati mangsa atau anak-anak, apa perlu kita buat? Ni jarak dah ada 50 meter contohnya. Tapi dia masuk juga lebih daripada tu. So macam mana? Semua perintah ni adalah daripada mahkamah. Jadinya bila dikata sebagai satu perintah mahkamah, mana-mana individu yang melanggar perintah mahkamah, kita boleh laporkan kepada pihak PDIM, kepada pihak polis. Hukuman, dia ada hukuman-hukuman, dia akan charge bawah pelanggaran perintah pula. Dia akan charge bawah akta, dia bawa kanun keseksaan pula, dia punya charge tu. Dia tak pergi kepada dia tak pergi kepada akta keganasan rumah tangga tu semua, tapi dia pergi kepada satu charge lain dah. Dia akan charge, pihak polis boleh bawa kepada pendakwa raya, kemudian pendakwa raya akan charge bawah seksyen tertentu untuk pelanggaran perintah mahkamah ni tadi. So bila dia, masalahnya kita anggap kepada perintah tu saja, tapi kalau kita jangan anggap perintah tu tak boleh membuat apa-apa. Setiap kali dia datang je, kita pergi buat report polis. Dia datang je, dia buat report polis. Polis dengar ada ni, polis boleh buat tangkapan lah. Buat tangkapan sebab dia memang dah langgar perintah mahkamah. So bila ni macam tadi saya cakap tadi, dia punya denda kalau misalnya dia langgar IPO, denda dia tak kurang daripada RM2,000 denda. Dia punya penjara pula tak lebih daripada 6 bulan penjara ataupun kedua-duanya sekali. Kalau misalnya dia langgar PO pula, dia boleh
dihukum didenda sebanyak tak lebih daripada RM4,000 dan juga penjara tak kurang daripada setahun ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Okey. Maksudnya dia kena buat report lah bila pelanggaran tu berlaku. Cuma Hmm. kena buat report satu, yang pentingnya kena ada IPO tu lah. Kena ada perintah tu. Barulah kita boleh nak halang dia daripada mendekati kita. Tapi kalau kita tak ada perintah tu, so kita tak ada, mungkin nak kata kita tak ada kuasa lah. Maksudnya pihak berkuasa pun tak boleh nak ambil tindakan kalau dia dekat dengan kita. Okey. So ada satu soalan tadi saya dah terlepas soalan dia. Ini berkaitan dengan provokasi ya. Sekejap saya tengok balik. Okey, ini soalan dia. Daripada Farhan Zulkifli, suspek menipu dan siasat polis dan mengatakan mangsa mengadakan provokasi. Jadi suspek telah terlepas dari hukuman. Okey. Ini maksudnya dalam siasatan polis lah. Dalam siasatan polis. So Betul. apa komen Puan kalau keadaannya begini? Kita kalau misalnya menipu dalam siasatan polis mengatakan bangsa mengadakan provokasi, so macam mana kita nak kata dia tipu tu? Polis pun dia punya elemen-elemen tertentu untuk mengesan provokasi tu macam mana, betul tak wujud provokasi tu macam mana semua sekali, sebab provokasi adalah antara dalihan yang diguna pakai untuk kes-kes jenayah. Okay. So kadang-kadang saya tak nafikan juga memang berlaku provokasi yang dalam keadaan macam ini. Contoh dia kata lempang. So benda alam macam itu, benda macam itu, dia memang dia yang suruh. Dia wujudkan provokasi. Permintaan, ada permintaan lah. Dia permintaan, dia minta kena lempang. Jadi polis pun kita pun polis bila jalankan siasatan dia wujudkanlah macam memang ada provokasi daripada mangsa. So dia yang memulakan jadinya dia bukan kadang dia lepaskan, kita kena ada, kita sebagai mangsa juga, sebab tu kita kena pastikan laporan polis kita tu betul-betul detail. Betul-betul detail dan juga berterus terang yang menyatakan kita tak ada buat apa-apa elemen provokasi semua sekali. So kalau kita nak minta kalau misalnya tak puas hati dengan, kalau misalnya dia tak puas hati dengan keputusan mahkamah, boleh minta pendakwa raya untuk buat semakan lah semula. Kita kena cakap dengan tu, kita kena urus pula dengan AG, dengan Peguam Negara. Kena cakap kenapa dia terlepas, tak puas hati kan, kita nak buat semakan pula, semakan kehakiman pula. Kita nak buat rayuan semakan semua sekali tu. So dia dah jadi isu lain. Tapi yang penting kalau betul-betul kita memang tak ada provokasi, kita tak puas hati dia tak kena, kita boleh request lah untuk satu semakan. Cuma tapi kita, kalau memang sebenarnya kita jangan wujudkan provokasi lah kita. Betul. Jangan wujudkan provokasi. Jangan minta nanti dapat. Itulah itu yang kita boleh bicarakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa perbincangan kita ni dah lebih 1 jam lebih ni. Banyak dah isu-isu yang kita bincangkan dan beberapa soalan yang kita pick untuk kita jawab. So those yang mana soalan yang kita tak dapat nak jawab. So ada soalan-soalan yang berkaitan dengan penderaan emosi. So penderaan emosi ni dia keganasan rumah tangga ni dia lebih kepada more to physical lah. Banyak kepada physical abuse, kurung, ugutan apa semua tu. So kalau penderaan emosi berkaitan dengan hasutan apa semua ni, mungkin dia agak susah untuk kita buktikan dekat situ. Apa-apa pun kalau mengikut kalau kata ada benda-benda yang menyebabkan ugutan, ancaman nyawa, itu masih kita boleh buat lagi. So saya kira okey, satu soalan. Ini saya last soalan puan last soalan kat sini. Nur Hazwani Muhammad Azizi sebut kebiasaannya lepas diperiksa oleh doktor,
mangsa diberi borang rujukan ke unit psikologi dan kaunseling untuk dapatkan rawatan dan bimbingan. Kadang-kadang mangsa dera tak tahu apa yang perlu dibuat selepas kejadian itu begitu berulang-ulang sehingga masa merelakan diri mereka dipancing bag. Dipancing bag. So dia tak tahu nak buat apa. Selepas daripada mungkin pemeriksaan doktor, lepas tu rujukan psikologi ni dia tak tahu nak buat apa. So apa kita punya suggestion pada orang yang alami benda macam ni? Boleh Puan? Dia bila keadaan merelakan, bila keadaan dia merelakan diri dia dipukul semua sekali, dari segi psikologi kita ada satu istilah yang dipanggil gaslighting. Gaslighting ni maknanya sampai dia rasa, isteri ni rasa dipukul oleh suami adalah satu part of dia punya life tau. Dia sudah menerima perbuatan tu sebagai salah satu norma kehidupan dia. Satu benda yang normal, satu benda yang biasa. So dia tak anggap benda tu satu penderaan. Dia anggap bila dia tak melawan, bila dia tak bertindak itu adalah satu ketaatan. So seelok-eloknya masa-masa macam gini memang perlu dapatkan rujukan ke unit psikologi dan kaunseling. Sebab dia contoh perkahwinan selama 10 tahun. 10 tahun, 7 tahun dia dipukul, dimaki hamun semua sekali macam itu. So dia punya gaslighting tu kita nak kikis dia punya gaslighting bagi memberi semangat dia proceed dengan apa? Polis punya report semua sekali. Kita kena pastikan dia pergi dapatkan kaunselor pujuk dia semua sekali, dia buat dengan kerelaan hati. Sebab orang-orang macam ini kalau dia buat report polis, dia akan tarik semula report. Dia buat report, dia buat tarik semula. Dia jadi macam rutin pula ya. Ya, jadi kita kena betulkan pemikiran dia. Kita pastikan dia dapat rawatan psikologi dulu. Dia dah semangat dan dia faham bahawa keganasan rumah tangga itu adalah satu kesalahan besar. Dia faham bahawa dia tak boleh merelakan diri dia untuk dipukul lagi. Jadinya sebab kalau misalnya orang lain buat report untuk dia, katakanlah doktor buat report untuk dia, tapi dia tak nak bagi kerjasama kalau misalnya berlaku pendakwaan di mahkamah, sama juga dia tak akan dapat charge. So selalunya yang akan menentukan keadaan ni ialah diri sendiri lah, macam Tuan Azlin tadi cakap. Kalau kita sendiri tak nak bergerak, kita sendiri tak nak bertindak, maka dia sampai bila-bila dia stuck kat situ. Betul. So sebagai saya ingat kita mungkin boleh tamatkan kita punya perbincangan dah 1 lebih ni, dah 1 jam lebih, kita dah sejam, hampir sejam setengah. Okey, banyak dah kita bincangkan dengan. Siapa ada soalan berkaitan macam untuk civil punya matter, boleh tulis je kat komen, nanti saya akan bantu Tuan Azlin untuk jawab. Saya akan pergi ke page Tuan Azlin untuk bantu. Boleh. Okey. Sebagai kata-kata akhir, sebelum saya serahkan pada Puan untuk bagi last word. So saya suka just nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan apa-apa yang kita buat sekarang ni. Kita nak membantu. So kita tunjuk pada you step by step macam mana perjalanan benda tu. Not only you, orang-orang lain pun boleh kita sharekan benda-benda ni pada orang lain. Perjalanannya sama saja. Cuma tinggal lagi mangsa nak ambil tindakan atau tidak. Itu pilihan diri masing-masing. Tanggungjawab masing-masing pada diri masing-masing. Apa yang orang boleh bantu, macam kita boleh bantu, kita nak share benda ni, kita bagi bantuan dengan you, tunjukkan you jalan. Tapi kalau you sendiri tak nak pergi, you sendiri tak nak gunakan, so kita tak boleh buat apa-apa. So kita tak boleh nak salahkan orang lain sebab tak membantu kita. Sebab kita kena mulakan dulu untuk tindakan. So macam saya sebut tadi, polis pun tak akan datang tiba-tiba depan rumah kita dengan nak check apa yang berlaku. Melainkan kita report pada polis dan baru polis datang. Itu sebagai saya punya penutup pada pagi ini.
Jadi Puan, kalau ada kata-kata yang nak sebagai penutup untuk live kita pagi ni, silakan. Okay, sebagai penutup saya nak mohon kepada semua pasangan suami isteri untuk cari kesefahaman lah dalam PKP ni. Elakkan physical abuse, elakkan penderaan fizikal ataupun mental, penderaan emosi dan sebagainya. Kemudian untuk mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ni, tolong sediakan satu escape plan ataupun satu plan untuk melepaskan diri dari sekarang. Anda tak boleh berada terus dalam keadaan macam gini sebab anda sendiri tahu anda dah berapa lama didera, dah berada dalam toxic relationship tu berapa lama. So anda kena sediakan satu plan dari segi kewangan, dari segi siapa yang you nak contact, macam mana you nak larikan diri, maknanya bukan larikan diri tanpa alasan yang kukuh. Kena siap sedia dari sekarang. Okay. Dan bila sampai waktu yang tepat, tolong bertindak. Jangan diamkan diri sebab kita ada banyak group support yang akan membantu mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ni. Selain daripada polis, JKM, kita ada NGO macam Awam, WOA dan sebagainya. Nisa, kita ada macam-macam lagi lah NGO yang membantu. Google saja tentang keganasan rumah tangga, insyaAllah akan ada list NGO yang terlibat dekat dalam keganasan rumah tangga ni. Saya suka tu, maksudnya banyak NGO, especially orang perempuan ni, hak-hak wanita ni memang banyak NGO yang suka ni. Cuma itulah, sama ada kita nak guna atau tidak, itu kita punya sendiri punya pilihan. So baik, terima kasih pada semua yang berada dalam live talk kita pagi ni dengan Puan Karia. So terima kasih kepada Puan kerana dah kongsikan banyak sangat ilmu baru dengan kita punya audience pada pagi ni. Hopefully apa perkongsian Puan tu dapat bagi knowledge, ilmu dan panduan pada mereka untuk mereka gunakan ataupun mereka kongsikan dengan orang lain. So terima kasih Puan kerana luangkan banyak masa, sejam lebih ni ambil masa ni. Terima kasih bulan puasa pula tu, cabaran tu. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih atas perkongsian. So kita akan tamatkan kita punya live talk kita pagi ni, dan terima kasih pada semua yang komen dalam ni, yang share especially, terima kasih kepada semua. So jumpa lagi insya-Allah kalau ada perkongsian ataupun live lagi yang kita bercadang nak buat, kita akan boleh jemput Puan dan kita akan share dengan audience semua. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Waalaikumsalam.